Tajuk utama 8 Jamadil Awal 24 Disember, rogol anak saudara bawah umur, lelaki didakwa. Pelajar antarabangsa dibenar masuk Malaysia kecuali dari UK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Fazidah Mustafa. Seorang lelaki dihadapkan ke Mahkamah Session Klang hari ini atas 5 pertuduhan merogol remaja perempuan bawah umur yang juga anak saudaranya sejak Februari hingga Oktober lepas. Tertuduh Effendi Hussein mengaku tidak bersalah selepas tuduhan dibacakan di hadapan Hakim Dato' Ahmad Zamzani Muhammad Zain. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu ke atas mangsa yang berusia 14 tahun di rumahnya di Jalan Kunci Air Batu 12 Kampung Tok Muda, Klang, Selangor. Pertuduhan dibuat di bawah Seksyen 376 Kurungan 1 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun dan sebatan. Seorang penternak berusia 32 tahun kerugian RM202,909 selepas diperdaya individu yang menyamar sebagai pegawai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Mangsa yang berasal dari Sungai Petani tertipu kononnya dia mempunyai tunggakan cukai dalam syarikatnya. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kedah, Superintendent Elias Omar berkata, mangsa menerima panggilan daripada seorang wanita pada 21 Disember lalu dan memaklumkan dia terdapat tunggakan cukai yang perlu dilunaskan. Mangsa bagaimanapun menafikan berhubung perkara itu sebelum panggilannya disambung kepada seorang lelaki yang mengaku pegawai polis berpangkat inspektor dari Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Pahang untuk membuat pengesahan. Panggilan itu kemudian disambung pula kepada seorang lagi suspek lelaki yang mengaku sebagai pegawai polis berpangkat datuk dari IPK Pahang dan kononnya pegawai atasan kepada inspektor terbabit. Suspek kemudiannya meminta mangsa membuka satu aplikasi WhatsApp sebelum mangsa menerima satu mesej dengan notis yang mendakwa mangsa terbabit dalam kes penggubahan wang haram dan penjualan dadah. Beliau berkata mangsa kemudian diarah untuk membuka pautan URL yang diberikan untuk mengisi maklumat peribadi mangsa untuk siasatan lanjut. Mangsa tanpa membuat semakan terlebih dahulu terus membuka pautan URL berkenaan dan mengisi butiran peribadi serta butiran syarikatnya. Namun pada hari sama, mangsa mengesyaki sesuatu mencurigakan dan terus membuatkan semakan baki akaun syarikatnya dan mendapati terdapat 8 kali pindahan wang secara dalam talian berjumlah RM202,909 kepada 6 akaun bank berbeza. Mangsa kemudiannya membuat laporan di Balai Polis Baling malam tadi. Kertas siasatan dibuka mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Sekumpulan penduduk dari Kampung Jalan Atas Paloh, Kota Bahru memfailkan permohonan semakan kehakiman bagi mencabar notis pengosongan tanah yang dikeluarkan sebuah syarikat milik kerajaan negeri. Permohonan semakan itu bagi menuntut bayaran pampasan yang setimpal selain menuntut janji-janji yang didakwa pernah dibuat pihak terlibat sebelum ini. Peguam yang mewakili kumpulan penduduk itu, Muhammad Khairul Azam Abdul Aziz menyifatkan bayaran pampasan yang diterima seperti didakwa penduduk amat tidak munasabah iaitu antara RM500 hingga RM1,000 yang dibayar sebelum dan selepas mereka berpindah. Kita memohon relief daripada mahkamah untuk mahkamah mempertimbangkan keadaan-keadaan khas yang boleh dipertimbangkan agar mereka akur untuk berpindah, cumanya disebabkan special circumstances yang mereka telah duduk di situ selama 3 generasi, mereka sewajarnya dipertimbangkan pampasan yang lebih berbaloi dan bersesuaian dan adil seperti mana yang pernah dijanjikan oleh kerajaan negeri pun. Dia bukannya come from nowhere apa tuntutan mereka ini. Beliau berkata demikian kepada media ketika ditemui di perkarangan Kompleks Mahkamah Kota Baru, Tunjong, Kota Baru. Pendengaran semakan kes dijangka akan berlangsung Isnin depan. Kumpulan penduduk itu juga turut membuat bantahan secara aman di perkarangan mahkamah
bagi meluahkan kekecewaan mereka dan menuntut kerajaan negeri campur tangan. Sementara itu, Wakil Penduduk Muhammad Nakib Muhammad Hassan berharap mereka mendapat pembelaan sewajarnya dalam isu berkenaan. Saya merupakan generasi yang ketiga tinggal di Kampung Jalan Atas Palus tu, belakang Masjid Muhammadi. Okey, sebelum ni kami dijanjikan oleh arwah Tok Guru kita untuk mendapat rumah ni, rumah Pansapuri 420 unit ni. Kami dijanjikan dapat rumah di situ, mana dapat menetap balik di situ. Tapi malangnya kami hanya dapat 500 je. Macam gut kucing kata. RM500. RM500 sahaja. Kita rasa ni satu pengajaan kepada kami. Difahamkan notis pengosongan itu menyebut penduduk dikehendaki mengosongkan kediaman mereka selewat-lewatnya 14 Februari tahun hadapan. Dianggarkan seramai 64 pemilik rumah sekitar kawasan itu terlibat dalam notis pengosongan itu dengan 34 daripadanya sudah bersetuju untuk berpindah. Susulan tular video mengenai tindakan Majlis Bandaraya Subang Jaya MBSJ meroboh binaan di sebuah rumah di USJ 5 Subang Jaya 2 hari lalu. MBSJ hari ini menjelas pihaknya mengambil tindakan membuka anjung pemilik rumah tersebut kerana strukturnya tidak mematuhi peraturan teknikal dan tidak mendapat kelulusan. MBSJ dalam kenyataannya menjelaskan anjung tersebut turut menyebabkan kerosakan harta jiran akibat limpahan hujan daripada struktur terbabit. Pihaknya juga telah memberi tempoh mencukupi iaitu 2 bulan dan 14 hari kepada pemilik rumah untuk membetulkan keadaan melalui notis di bawah Seksyen 72 Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974, Akta 133. Bagaimanapun, hingga tarikh tamat tempoh, pemilik masih tidak membuka sendiri anjung atau sengkuap terbabit. Sehubungan itu, MBSJ terpaksa membuka struktur itu dan tindakan tersebut dijalankan oleh MBSJ dengan mematuhi prosedur dan kehendak di bawah Akta 133. MBSJ berharap orang awam menggunakan saluran yang betul bagi mengemukakan sebarang bantahan serta tidak menghalang sebarang tugasan yang dilaksanakan oleh anggotanya di lapangan. Pelajar antarabangsa kecuali dari United Kingdom dibenar masuk Malaysia berkuat kuasa 1 Januari. Menteri Kanan Keselamatan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kebenaran itu membabitkan kemasukan ke institusi pendidikan swasta kategori pusat, antaranya Pusat Bahasa, Pusat Kemahiran, Pusat Tuisyen dan Pusat Perkembangan Minda yang berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Kemasukan pelajar ini akan diuruskan oleh pihak Education Malaysia Global Services yang perlu mengikuti garis panduan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia, MKN dan Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun NADMA dari masa ke semasa. Keputusan itu menyusul selepas kerajaan bersetuju membenarkan kemasukan pelajar antarabangsa dari semua negara kecuali UK, termasuk bagi sesi pengajian di universiti swasta dan awam. Kebenaran juga diberikan untuk kemasukan pelajar antarabangsa kecuali dari UK bersama pengiring bagi sesi pembelajaran di sekolah antarabangsa. Ia membabitkan pelajar lama dan mereka yang diterima masuk oleh institusi pengajian tinggi IPT awam dan swasta selain mempunyai penginapan tetap di Malaysia. Semalam, Datuk Seri Ismail memaklumkan kerajaan tidak membenarkan kemasukan pelajar dari UK selepas mengambil kira perkembangan serta situasi semasa penularan COVID-19 di negara berkenaan. Vaksin COVID-19, pendakwah perlu senada. Alhamdulillah bertemu kembali. Pendakwah termasuk pendakwah selebriti perlu menggunakan kelebihan mereka dan senada dengan pihak berkuasa agama membabitkan isu penggunaan vaksin dalam kalangan umat Islam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata ia berikutan pandangan berkenaan penggunaan vaksin COVID-19 adalah pandangan ulama serta majlis fatwa bukan sahaja di Malaysia malah di luar negara. Pandangan itu bukan pandangan saya.
Ini pandangan para ulama, badan berautoriti, bukan semata-mata di Malaysia, tapi rojokan saya kepada ummah seluruhnya. Azhar, di negara-negara Arab, tokoh-tokoh ulama, semuanya bersetuju ke arah itu. Jadi alangkah baiknya kalau kita semua termasuk pendakwa selebriti senada dengan badan-badan yang amat berautoriti yang telah membuat kajian demi kajian yang cukup, kita kata, halus. Beliau berkata demikian kepada media selepas berucap pada majlis tausiah dengan pendakwah selebriti di Sepang siang tadi. Terdahulu ketika berucap, Dato' Dr. Zulkifli berkata setiap pandangan berhubung penggunaan vaksin termasuk vaksin COVID-19 terlebih dahulu mendapat maklumat doktor pakar dan ahli farmasi untuk mengetahui apa itu vaksin. Selepas itu, barulah pihak berkuasa agama bergabung dan mengeluarkan pandangan mengenai penggunaan vaksin. Misi Kemanusiaan Malaysia for Syria memperuntukkan RM1 juta untuk keperluan seperti makanan, baju musim sejuk, alat pemanasan dan lain-lain keperluan berkaitan dalam membantu meringankan beban pelarian Syria. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia for Syria, Syahrir Azfar Saleh berkata, ia bagi memastikan kelengkapan mereka mencukupi untuk menghadapi musim sejuk yang boleh mengancam nyawa. Musim sejuk yang akan tiba ni merupakan satu keadaan yang boleh mengancam nyawa. Jadi inisiatif Malaysia for Syria ni adalah khususnya untuk menyelamatkan nyawa, dan kita tidak mahu mendengar sebarang berita seperti mana kita pernah mendengar pada 2-3 tahun yang lepas ada kematian yang disebabkan oleh musim sejuk yang membeku ni lah. Jadi inisiatif Malaysia for Syria adalah untuk kita menyelamatkan nyawa, khususnya mereka yang tidak berdosa melalui konflik kemanusiaan yang berlaku di Syria dalam tempoh 9 tahun ini. Dalam pada itu, pihaknya telah mengusahakan 4 buah kontena dengan kelengkapan baju sejuk, lampin pakai buang, makanan kering dan lain-lain keperluan berjumlah kira-kira RM1 juta. Selain itu, satu projek membina 100 buah rumah bagi kampung Malaysia melalui kerjasama pertubuhan bukan kerajaan yang lain telah digerakkan. Ia berikutan 6 juta penduduk Syria dan lebih 5 juta pelarian Syria yang kehilangan tempat berteduh. Jelasnya, walaupun tidak mampu menyantuni keseluruhan pelarian Syria, namun usaha ini dilihat mampu untuk mengurangkan beban mereka, terutama melibatkan keperluan menghadapi musim sejuk. Mereka yang ingin menyumbang boleh disalurkan ke akaun Maybank Malaysia Lifeline for Syria Berhad bernombor 564810513971 dan boleh layari laman sesawang www.infaqsyria.com atau Facebook Malaysia for Syria seperti yang tertera untuk maklumat lanjut. Zakat Pulau Pinang ZPP menerima bayaran zakat perniagaan berjumlah RM999,628.52 daripada 5 badan korporat yang beroperasi di negeri itu hari ini. Penolong Naib Presiden UDA Land North Sdn Berhad, Muhammad Faisal Ibrahim, mendahului penyampaian zakat berjumlah RM361,567.52 bagi Hal 2019 melalui yang di-Pertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, Dato' Ahmad Zakiuddin Abdul Rahman. Turut menunaikan kewajipan membayar zakat, Telekom Malaysia yang menyampaikan zakat bernilai RM211,062 melalui Ketua Wilayah Pulau Pinang Zailani Ismail dan Malaysian Industrial Development Finance Berhad MIDF Wilayah Utara yang diwakili Pengurus Kewangan Muhammad Nazmi Nawi menyampaikan zakat berjumlah RM200,000. Selain itu, Pengarah Urusan Al-Hadat Marketing Sdn Berhad Said Ajil Said Muhammad Mahayadin menyerahkan zakat bernilai RM100,000, manakala Gerbang Alaf Restaurant Sdn Berhad menyampaikan zakat bernilai RM75,000. Dato' Ahmad Zakiuddin berkata, kesemua pembayar zakat berkenaan merupakan antara pembayar zakat utama kepada ZPP yang menunaikan kewajipan mereka kali ini. Kita bersyukur kerana syarikat-syarikat ini berjaya di dalam perniagaannya dan mampu untuk mengeluarkan zakatnya pada tahun ini
kan, walaupun kita tahu bahawa kita sedang menghadapi kemelut ekonomi, kan, hasil daripada pandemik, kita menghadapi pandemik COVID-19. Beliau berkata demikian selepas majlis minum petang bersama pembayar zakat korporat di Kepala Batas Pulau Pinang hari ini. Sementara itu, Dato' Ahmad Zakiuddin berkata pihaknya optimis akan mencapai sasaran kutipan yang ditetapkan pada tahun ini, iaitu RM122.4 juta. Walaupun petunjuk ekonomi kini dilihat masih lagi suram ekoran pandemik COVID-19. Selepas 3 tahun beroperasi ditambah dengan prestasi perniagaan yang amat memberansangkan, Mastura Niaga secara tidak langsung membuka peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Beroperasi di Taman Industri Kecil dan Sederhana IKS di Seriap Perlis, kini syarikat berasaskan makanan itu mampu menggajikan lebih ramai pekerja. Menurut pengarah urusannya, Muhammad Amirul Nazari, 37 tahun, berbekalkan semangat bekerja sambil beribadah. Kini produk utama jualan iaitu banana cookies telah berjaya menerima tempahan lebih 30 ke 40 ribu kotak setiap bulan. Dengan perkembangan positif jualan itu, Mastura Niaga dapat membuka peluang penduduk setempat menjana pendapatan. Jelas Muhammad Amirul memahami ramai golongan B40 yang terkesan dengan pandemik COVID-19, syarikatnya akan membuka lebih banyak lagi peluang pekerjaan kepada mereka yang kini menganggur. Kami akan buka peluang ni dan insyaAllah incoming raya ni pun kami akan buka peluang beberapa, mungkin tak sampai 10 orang pun kami akan buka peluang kepada B40 ataupun asnaf yang kehilangan pekerja ataupun tak ada kerja ataupun sekarang ni tengah menganggur, mungkin insyaAllah. Sementara itu, Munirah Abdul Rani, 30 tahun yang juga ibu tunggal berkata dengan wang gaji diperoleh, beliau dapat menyara 3 anaknya yang masih kecil. Saya bekerja kat sini, okeylah, seronok. Dengan majikan pun okey, tak cerewet. Lepas tu, bolehlah sara anak-anak dengan gaji yang lepas pagi tu kan. Berikutan krisis miskin bandar yang semakin kritikal ketika ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata 7 resolusi menyantuni kemiskinan bandar akan diperhalusi dan dilaksanakan pada awal tahun depan. Inisiatif itu katanya adalah untuk membantu keluarga berpendapatan rendah dan hilang punca pendapatan kesan daripada pandemik COVID-19. Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata ia akan dibentangkan melalui jawatan kuasa khas Kabinet yang akan dipengerusikan Perdana Menteri awal tahun depan. InsyaAllah akan diperhalusi, dicermati serta akan dilaksanakan yang disebut sebagai pilot project atau yang mana wow factor yang memungkinkan kita laksanakan dalam masa yang terdekat. 7 resolusi tersebut adalah amat baik yang mungkin boleh diperincikan cara pelaksanaannya dan cara untuk kita menyelesaikan masalah menyantuni kemiskinan bandar. Alhamdulillah. 7 resolusi yang telah dibentangkan oleh pengerusi persidangan meja bulat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP antaranya mengkaji semula kemiskinan dari pelbagai dimensi, menjalinkan kerjasama strategik antara agensi kerajaan, swasta dan sukarelawan, membangunkan kawasan sekitar masjid berkonsepkan Islamic City, meningkatkan hasil pencapaian berkualiti dan berkekalan, mewujudkan pangkalan data penerima bantuan berpusat Big Data Analytic, mengenal pasti punca utama kemiskinan dan membentangkan hasil persidangan dalam Kabinet. Selain itu, beliau turut menyarankan dalam ucapannya agar menggunakan pendekatan kedua iaitu melalui media massa seperti mana kerjasama di antara MAWIP dan TV Al-Hijrah bagi mempromosikan resolusi berkenaan untuk memperoleh sokongan daripada pelbagai pihak tanpa mengira lapisan masyarakat sekaligus memperluaskan lagi jumlah dana dan penerima bantuan. Contohnya, pentingnya wakaf dan sedekah ataupun infak bahkan derma ini. Bila kita buat my house yang sebahagian ni JAKIM Mawid terbabit, JAKIM pun terbabit, Yadim terbabit, Yayasan Wakaf terbabit, bahkan Jauhar terbabit. Yang mana
menakjubkan TV Hijrah boleh buat di mana akan disirikan dalam TV Hijrah, kita dapat donation lebih daripada 1.2 juta. Dan rumah tu siap dah. Beliau berkata demikian pada persidangan meja bulat menyantuni kemiskinan bandar di Ibu Negara pagi tadi. Berbudi pada tanah pasti akan mendapat hasilnya. Siapa sangka pada mulanya hanya untuk mengisi masa lapang, kini tanaman nenas yang diusahakan anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Alustar sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP Mac lalu sudah membuahkan hasil. Menurut Ketua BBB Alustar, Timbalan Penguasa Bomba Ahmad Naufal Abdullah, idea tersebut tercetus awal PKP ketika sumber makanan sukar diperolehi. Atas perbincangan bersama anggota di balai berkenaan, mereka menggunakan dana yang ada untuk menjalankan projek tanaman nenas di kawasan tanah seluas 0.5 hektar yang berada di belakang balai. InsyaAllah Januari ini kita akan mendapat pulangannya lah. Jadi untuk anggota dan juga untuk balai. Jadi kita menggunakan dana daripada balai sendiri dan juga kemahiran daripada anggota Balai Bomba dan Penyelamat Alustar sendiri. Selain daripada itu, kita juga mendapatkan khidmat nasihat daripada Lembaga Nenas Malaysia yang datang sendiri ke balai untuk memberi sokongan dan juga panduan kepada kita supaya keberkesanan ke atas projek kita ni lah. Ahmad Naufal berkata selain nenas, anggotanya turut mengusahakan tanaman lain seperti pokok tin, serai, terung, kacang kelisa, cili, ubi kayu, tebu, labu dan pisang. Tanaman pelbagai jenis pokok herba turut diusahakan di Taman Astakuna. Malah mereka juga menternak ayam, arnab, ikan puyuh dan 400 ikan talapia. Turut dibina sentuari ular untuk pameran kepada pengunjung yang datang ke balai. Sementara itu, menurut penyelia projek tanaman dan ternakan Pegawai Bomba Kanan PBK 2, Zulkifli Mat Isa, kos perbelanjaan memberi dedak ikan dan ayam seperti baja diperoleh menerusi hasil jualan tanaman. Tetapi apabila JTH kita telah kita laksanakan, kita mempunyai masa lapang kecuali ada kecemasan. Dari masa lapang tu kita telah mengadakan contoh macam tanaman-tanaman herba, menyelenggara bangunan-bangunan ular ataupun tanaman-tanaman yang boleh mendatangkan hasil untuk kesihatan kita. Contohnya seperti di belakang saya ini adalah hasil daripada cucuk tanam. Idea anggota daripada balai sendiri untuk menaikkan taraf balai itu sendiri. Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak MAIP menyumbang RM700,000 kepada Jabatan Pelajaran Negeri Perak untuk kit kesihatan pelajar. Ketua Pegawai Eksekutifnya Syahrul Azam Syari berkata, bantuan yang baru diperkenalkan untuk tahun 2021 itu bertujuan meringankan bebanan pelajar kurang berkemampuan ketika menghadapi pandemik COVID-19. Sumbangan tersebut adalah bertujuan untuk Jabatan Pendidikan Negeri untuk pembelian barangan kit kesihatan yang dianggarkan RM30 setiap kit untuk dibekalkan kepada pelajar asnaf. Jadi kit kesihatan itu mengandungi barangan seperti dari 3 je perkara. Yang pertama disinfect liquid, liquid. Lepas tu yang kedua hand sanitizer dan yang ketiga adalah washable face mask. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan bantuan persekolahan 2021 dan sumbangan kebajikan MAIP di Meru Ipoh petang tadi. Menurut Syahrul Azam, sumbangan kit tersebut adalah sebahagian daripada RM7.6 juta yang diperuntukkan MAIP untuk sumbangan kebajikan tahun 2021. Katanya, sumbangan tersebut akan memanfaatkan 23,000 pelajar kurang berkemampuan di seluruh Perak. Selain kit kesihatan pelajar, MAIP turut berperanan memastikan anak-anak asnaf dan yatim tidak tercicir dalam pembelajaran kerana ketidakmampuan kewangan dengan menyumbang sebanyak RM5.1 juta kepada Jabatan Pelajaran Negeri untuk bantuan persekolahan. MAIP turut menyampaikan sumbangan kebajikan kepada pertubuhan bukan kerajaan NGO Islam, Rumah Anak Yatim, Persatuan Mubalik Islam, Pusat Jagaan Warga Emas dan Belia Bermasalah Muslim, Pertubuhan Kebajikan Aman Palestin dan Syria Care serta bantuan perubatan kepada Majlis Kanser Nasional Magna. Strain baru COVID-19 di Singapura.
Syarikat Produk Kesihatan, Penjagaan Peribadi, Kelengkapan Rumah dan Makanan Atomi Malaysia Sdn Bhd menyumbang 2,000 botol cecair pembasmi kuman, pelindung kulit dari matahari serta 1,000 biskut pelbagai rasa keluaran syarikat berkenaan kepada 10 agensi media terpilih termasuk TV Al-Hijrah. Pengurus Perhubungan Awam Muhammad Haizam Yahya berkata, sumbangan tersebut membabitkan kos keseluruhan sebanyak RM213,000. Menurutnya, inisiatif yang dilaksana menerusi program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR adalah bertepatan dengan nilai syarikat itu dalam mengamalkan budaya perkongsian kepada masyarakat selain menghargai peranan media dalam usaha menyebarkan maklumat memerangi pandemik COVID-19. Jadi kami berharap pada masa akan datang aktiviti-aktiviti ini akan masih lagi dapat diteruskan, bukan terhadap kepada petugas media, frontliners, tapi juga aktiviti-aktiviti CSR yang kami lakukan pada setiap bulan, termasuklah kepada pertubuhan bukan kerajaan, pusat jaga warga emas, kanak-kanak, pertubuhan orang bukan upaya, termasuklah orang pekak, pertubuhan sukan orang pekak dan sebagainya. Selain itu, Atomi Malaysia yang sudah bertapak di negara ini sejak 2016 secara kerap sudah melaksanakan pelbagai program CSR, antaranya di Hospital Kerajaan, Rumah Anak Yatim dan Pertubuhan Orang Kurang Upaya. Dan untuk tahun ini, Atomi telah membelanjakan lebih RM300,000 bagi menyumbang barangan keperluan khas kepada mereka yang terjejas dan setakat ini RM1.6 juta bagi tujuan itu sejak 2016. Beliau ditemui Berita Al-Hijrah selepas mengagihkan 200 botol cecair pembasmi kuman dan 100 pelindung matahari dan biskut kepada petugas TV Al-Hijrah pagi tadi. Satu kes yang disahkan sebagai strain virus UK B117 dilapor di Singapura membabitkan seorang remaja perempuan berusia 17 tahun yang menuntut di United Kingdom. Makmal Kesihatan Awam negara itu sedang melakukan turutan genom virus bagi kes-kes COVID-19 yang disahkan dan tiba dari Eropah baru-baru ini. Menurut kenyataan MOH, sejumlah 31 kes import dari Eropah yang tiba di Singapura antara 17 November dan 17 Disember 2020 disahkan mempunyai jangkitan COVID-19 pada Disember 2020. Kenyataan itu menyebut 12 daripada mereka tidak dijangkiti strain B117, manakala seorang lagi didapati dijangkiti strain itu. Manakala 5 sampel tidak boleh dipastikan susulan kandungan virusnya yang rendah dan masih menunggu keputusan 11 lagi kes yang pada awalnya dikesan positif strain B117. 2 kes belum disaring setakat ini. Kementerian itu berkata tiada bukti bahawa strain B117 sedang menular dalam komuniti. Semua kes diberikan notis duduk di rumah selama 14 hari di kemudahan yang ditetapkan atau diasingkan sejurus tiba di Singapura dan kontak rapat mereka sudah dikarantin lebih awal. Sebagai langkah berjaga-jaga, Singapura menetapkan semua pemegang pas jangka masa panjang dan pelawat jangka pendek dengan sejarah perjalanan terkini ke UK dalam tempoh 14 hari lepas tidak akan dibenarkan masuk atau transit di Republik itu. Lebih sejuta penduduk di Amerika Syarikat menerima dos pertama vaksin COVID-19. Pengarah Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC, Robert Redfield berkata, pencapaian awal itu disifatkan penting sejak suntikan vaksin COVID-19 bermula 10 hari lalu. 3 juta dos dibekalkan minggu lalu di seluruh AS dengan vaksin pertama yang dibenarkan dibangunkan Pfizer dan BioNTech. Bagaimanapun objektif untuk mengimunisasi 20 juta orang bulan ini tidak mungkin dapat dicapai, tetapi sasaran 100 juta untuk menerima vaksin akan direalisasikan pada akhir suku pertama 2021 dan 100 juta lagi pada suku kedua. Penghuni pusat rawatan jangka panjang dan pekerja penjagaan kesihatan diberi keutamaan dalam pemberian vaksin, sementara fasa seterusnya ditetapkan untuk menyasarkan individu berusia lebih 75 tahun dan pekerja kritikal. Antara yang terawal menerima vaksin ialah 60% daripada 17,000 kaki tangan Jabatan Bomber New York. But vaccines have eradicated polio and smallpox and everything else. Everyone should want this vaccine and everyone should get this vaccine with very, very few exceptions. AS adalah negara yang paling teruk dilanda pandemik COVID-19 dan kini berada dalam musim sejuk yang melampau. Lebih 320,000 maut akibat COVID-19 dan kemungkinan akan menjadi penyebab utama kematian pada tahun 2020 selain penyakit jantung dan kanser.
Luangkan masa sejenak, renunglah nasib sebahagian daripada kita yang cukup menderita akibat pandemik COVID-19. Sama-samalah kita rasa keperitan hidup mereka yang tua, kanak-kanak, bayi dan yang cacat serta uzur. Hulurkan sedikit daripada rezeki kita untuk meringankan beban mereka. Sedekah pencetus barakah. Malaysian Relief Agency MRA. Malaysian Relief Agency MRA. Sama Malaysian Relief Agency MRA. Kinabalu. Malaysian Relief Agency MRA. Malaysian Relief Agency MRA Sabah merayu orang ramai untuk menyumbang menerusi tabung kecemasan OPS COVID-19 2.0 bagi meringankan beban mereka yang terjejas akibat pandemik itu. Hasil sumbangan untuk membantu mereka yang kehilangan sumber pendapatan, pekerjaan dan aset. Selepas ini, segmen Tijarah. Berita Al-Hijrah diteruskan dengan segmen Tijarah. Dan malam ini, hos Syabana Hassan akan membincangkan mengenai isu Bitcoin, halal atau haram. Kita terus bersama Syabana, silakan. Terima kasih kepada rakan penyampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Syabana Hassan dalam segmen Tijarah. Untuk hari ini kami berhasrat untuk mengupas topik berkenaan Bitcoin, halal atau haram. Dan bersama saya, Profesor Dr. Ashraf Muhammad Hashim selaku Ketua Pegawai Eksekutif Isra Consulting. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, istilah Bitcoin ini selalu diguna pakai bersama mata wang kripto, aset digital dan juga e-wallet. Secara ringkas Prof, apakah persamaan dan juga perbezaan di antara mereka? Secara ringkas di Malaysia ini kripto ini dikawal selia oleh Suruhanjaya Security dan Suruhanjaya Security meletakkan semua ini di bawah satu yang dinamakan sebagai aset digital. Dan di bawah aset digital ini ada dua, iaitu satu kripto, Bitcoin dan Ethereum dan seangkatan dengannya, dan yang kedua adalah token. Ya. Dan semua ini aset digital ini kalau kita miliki, kita akan simpan di dalam dompet. Tetapi sebab ianya adalah bersifat tidak dapat dilihat sebagaimana wang ringgit, dompet itu juga adalah bersifat digital. Itulah yang dikatakan e-wallet. Okey, boleh saya katakan di sini ya Prof, ya, Bitcoin, mata wang kripto, aset digital dan juga e-wallet ini semua adalah sebahagian daripada revolusi industri teknologi yang akan menggantikan teknologi tradisional di masa yang akan datang. Baik Prof, kita sering mendengar ya ahli-ahli syariah mengatakan kita boleh beli Bitcoin tapi kita tak boleh main dengan Bitcoin. Boleh Prof terangkan apakah yang dimaksudkan dengan istilah ini? Bitcoin ini digunakan untuk beberapa tujuan. Antaranya adalah untuk kita hantar wang. Itu tidak ada isu. Yang kedua adalah untuk kita membuat pembayaran jika ada pihak yang menjual, menerimanya sebagai medium untuk kita bayar juga tidak ada isu. Yang ditanya tadi adalah main. Jadi main ini kadang-kadang membawa konotasi yang negatif macam main saham. Tetapi ia berbalik kepada bagaimana kita main tersebut, quote unquote. Jadi sebenarnya kita boleh beli, simpan dan jual, dapat keuntungan dan sebagainya selama mana kita melakukan itu dengan ilmu dan kita melakukan itu mengikut garis panduan fatwa yang telah ditetapkan. Okey, baik Prof. Secara ringkas ya Prof, apakah jenis risiko yang dihadapi oleh pengguna mata wang kripto ataupun Bitcoin ini? Secara ringkas, pertama adalah risiko harga, risiko pasaran. Kerana dia naik, dia turun. Jadi kita kena faham kenapa kalau kita memilikinya, kita kena faham risiko itu. Yang kedua, risikonya adalah risiko teknologi. Kalau kita melakukan transaksi melalui platform pertukaran yang tidak diiktiraf, tidak mendapat lesen, kalau hilang tidak ada tempat mengadu. Ini pernah berlaku. Jadi itu adalah risiko yang kedua. Risiko seterusnya adalah risiko perundangan. Setengah negara tidak mengiktiraf. Jadi kita perlu melihat bagaimana kita bermuamalah dengan Bitcoin ini supaya tidak juga melanggar undang-undang. Jadi saya rasa itu adalah antara risikonya. Dan risiko lagi adalah bila kita membuat transaksi tidak boleh berundur balik.
Jadi itu tidak boleh cancel, tidak boleh kita cancelkan transaksi itu. Risiko lagi adalah kalau e-wallet kita itu kita hilang kata kunci dia, tidak akan dapat recover, tidak dapat balik. Jadi saya boleh rumuskan di sini ya Prof ya, risiko-risiko yang terlibat adalah risiko pasaran, pematuhan undang-undang, operasi, penipuan dan juga teknologi. Betul. Baik Prof, bagi mereka yang telah melibatkan diri dengan Bitcoin ini, adakah keuntungan yang diperoleh itu harus dikenakan zakat? Saya melihat perkara ini begini, kalau keuntungan itu sudah ditranslate, sudah menjadi wang ringgit, maka samalah dengan wang ringgit yang kita miliki. Jika memenuhi haul tempoh masa dan juga berapa nisabnya, maka dikenakan zakat. Cuma isunya perbincangan di kalangan fuqaha pada hari ini adalah semasa dia tu dalam bentuk currency itu sendiri, Bitcoin itu sendiri, adakah dikena zakat atau tidak. Jadi ada beberapa pandangan. Jadi nasihat saya, kalau nak selamat, bayar sajalah zakat. Itu lebih baik. Kalau tak jadi zakat pun dia akan jadi sedekah. Baik Prof, jadi zakat akan dikenakan ya bila ia memenuhi syarat-syarat zakat yang telah ditetapkan oleh Majlis Agama. Baik Prof, bagi mereka yang ingin membeli barang menggunakan Bitcoin, bagaimana pula? Tidak ada masalah kerana membeli barang dia adalah atas persetujuan penjual dan pembeli. Kita boleh saja beli barang dengan membayar dengan macam zaman dululah, barter trading. Ya, kita beli sesuatu bayar dengan sesuatu yang lain, bukan dengan mata wang pun. Jadi itu adalah di atas persetujuan pihak-pihak yang berkontrak. Mereka boleh saja bersetuju bahawa pembayaran dilakukan dengan Bitcoin atau apa-apa lagi aset yang lain. Baik Prof. Okey. Terima kasih di atas semua penjelasan tadi Prof. Sekian segmen Tijarah pada hari ini. Pastikan bersama kami pada hari Isnin 28 hari bulan 9.30 malam dengan perbincangan lanjut mengenai Bitcoin, halal atau haram. Kembali kepada rakan penyampai saya Syabana Hasan. Baik, terima kasih Syabana atas kupasan menarik malam ini. Jangan lupa saksikan Tijarah setiap Isnin jam 9.30 malam. Dan jangan lupa saksikan kupasan isu-isu antarabangsa dalam Globe Al-Hijrah Arab jam 8.45 nanti. Dengan itu, sekian berita Al-Hijrah. Saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.